Hai murid-murid, selamat kita berjumpa lagi. Dalam sesi ini, cikgu akan memilih satu soalan melibatkan persamaan serentak, iaitu satu lagi topik yang perlu dipelajari oleh murid-murid di bawah tajuk 3 matematik tambahan, iaitu sistem persamaan. Sebelum ini, pelajar-pelajar telah diberikan pengajaran langkah kerja penyelesaian melibatkan persamaan linear 3 pemboleh ubah. Di bawah penyelesaian soalan persamaan linear 3 pemboleh ubah, pelajar-pelajar diajar bagaimana menggunakan cara penggantian menyelesaikan soalan yang melibatkan 3 persamaan untuk menentukan 3 pemboleh ubah yang diberikan dalam soalan berkenaan. Untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga persamaan yang diberikan dalam soalan itu adalah ketiga-tiganya adalah persamaan linear. Beza soalan ini dengan soalan sebelum ini, bezanya ialah di bawah tajuk ini, pelajar-pelajar masih akan menggunakan cara penggantian dalam menyelesaikan persamaan-persamaan yang terlibat. Tetapi bezanya di sini ialah hanya diberikan 2 persamaan sebab soalan ini melibatkan 2 pemboleh ubah. So, sebab itu soalan ini hanya diberikan 2 persamaan sahaja. Tapi bezanya, satu persamaan ialah persamaan linear dan satu lagi ialah bukan linear. So, sekarang murid faham di antara linear dan bukan linear. Maksudnya, dalam persamaan satu, pemboleh ubah itu berkuasa 1. Baik kedua-dua pemboleh ubah yang terlibat dalam soalan itu akan mempunyai kuasa 1. Tapi dalam persamaan kedua yang kita sebut persamaan bukan linear, maksudnya sama ada kedua-dua pemboleh ubah yang terlibat dalam soalan itu mungkin lebih daripada kuasa 1, maksudnya kuasa 2. Tak lebih daripada 2, kita tak akan teruskan dengan kuasa 3. Paling maksimum pun kuasa 2 saja, iaitu peringkat persamaan kuadratik. Ya, sebab kita dah murid-murid diajar bagaimana nak menentukan nilai pemboleh ubah dengan menggunakan persamaan kuadratik. So, sebab itu murid untuk persamaan bukan linear ini kuasa paling tinggi bagi pemboleh ubah yang terlibat ialah kuasa 2. So, maksudnya sekarang bukan kedua-dua pemboleh ubah dalam persamaan bukan linear itu mempunyai kuasa 2. Ada kala salah satu daripadanya kuasa 2 dan satu lagi ialah kuasa 1, ataupun kedua-duanya adalah kuasa 2. So, sebab itu cikgu kata beza soalan ini dengan soalan sebelum ini adalah yang sebelum ketiga-tiganya adalah kuasa 1, tapi di sini dalam persamaan 1 yang pertama itu kedua-dua pemboleh ubah yang terlibat dalam soalan ini adalah berkuasa 1, manakala pemboleh ubah yang sama yang terlibat dalam persamaan 2 ada kala kuasanya adalah 1, tapi besar kemungkinan kedua-dua adalah berkuasa 2 lebih daripada 1. Perhatikan di sini cikgu gunakan satu contoh soalan untuk menerangkan ataupun membantu murid-murid mempelajari langkah penyelesaian bagaimana nak selesaikan dengan cara gantian akhirnya memperolehi nilai X dan Y. So, ini adalah kali pertama pelajar-pelajar diperkenalkan dengan penyelesaian melibatkan persamaan serentak, iaitu soalan yang melibatkan satu persamaan linear dan satu lagi ialah bukan linear. So, cikgu harap murid-murid akan menggunakan penjelasan yang diberikan dalam video ini sebaik mungkin
untuk mempelajari cara penyelesaian dengan menggunakan cara gantian melibatkan soalan dua pemboleh ubah, iaitu satu persamaan linear dan satu lagi ialah persamaan bukan linear. Seperti biasa, untuk memulakan penyelesaian, apa kita akan lakukan ialah kita akan pilih satu persamaan dan kita akan gantikan ke dalam satu lagi persamaan. So di sini biasanya apa yang murid-murid ataupun cara penyelesaian yang terbaik ialah memilih persamaan linear dan gantikan ke dalam persamaan bukan linear. So ini ialah langkah kerja yang paling selamat dan paling mudah. So perhatikan di sini, cikgu ada dua persamaan ataupun diberikan dua persamaan. Persamaan pertama ialah persamaan linear, iaitu 2x tambah y sama dengan negatif 5, dan persamaan di bawahnya adalah x kuasa 2 tambah 4x tambah y sama dengan negatif 2. Okey, sebelum ini cikgu ada beritahu dalam persamaan bukan linear, bukan kedua-dua pemboleh ubah itu mesti kuasa 2. Okey, ada kala kedua-duanya adalah kuasa 2, ada kala kuasa 1. Salah satu daripada pemboleh ubah itu kuasa 1 dan satu lagi ialah kuasa 2. So, ini bergantung kepada soalan yang diberikan. Tak kira kedua-duanya kuasa 2 ataupun salah satu daripada kuasa 2, tetap kita akan panggil persamaan itu persamaan bukan linear. Okey. Seperti yang cikgu sebutkan tadi, kita akan pilih persamaan yang di atas, cikgu namakan sebagai persamaan 1. Kemudian kita akan gantikan ke dalam persamaan kedua yang di bawahnya. Okey? Okey, perhatikan di sini kerap kali cikgu ulang dalam menyelesaikan persamaan melibatkan lebih daripada satu pemboleh ubah dengan cara penggantian. Pastikan pemboleh ubah yang kita nak ganti itu ataupun sebutan yang kita nak ganti itu biarlah dalam bentuk mudah. So untuk itu cikgu ada menunjukkan dalam satu video apakah masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh murid yang baru belajar menyelesaikan persamaan lebih daripada satu persamaan. So, cikgu harap sekiranya murid-murid gagal membuat ataupun melihat video itu, cikgu nasihatkan sebelum mula menjawab soalan ini, cuba tengok video berkenaan, apakah masalahnya dan bagaimana boleh dielakkan, ataupun sekiranya terpaksa kita gunakan. Maksudnya terpaksa, ya, sebutan itu terpaksa, maksudnya sebutan itu tidak dibolehkan dalam bentuk pecahan. Bagaimana walaupun dalam keadaan ini persamaan itu boleh dipermudahkan sebelum meneruskan penyelesaian. So adalah nasihat cikgu, sekiranya anda gagal tengok video itu, cuba tengok video itu dulu dan dapatkan penerangan penjelasan dalam video itu supaya akan memudahkan. Okey, kita teruskan di sini sekarang. So apa yang cikgu akan lakukan ialah cikgu akan turunkan persamaan 1, iaitu 2x tambah y sama dengan negatif 5. Di sini cikgu mempunyai dua kemungkinan, iaitu cikgu mempunyai dua kemungkinan untuk digantikan, iaitu dua jenis sebutan yang cikgu boleh gantikan. Kedua-dua pun ataupun dalam satu masa, ya, dalam satu masa hanya satu saja boleh diganti, tapi cikgu kata murid-murid mempunyai dua pilihan. Sebelum kita ganti, tengok apakah pilihan sebutan yang kita ada. Okey? Ya, kita teruskan. Okey, sekarang katakan cikgu nak gantikan x ke dalam persamaan 2. Apakah bentuk sebutan yang kita akan gantikan? Okey? So sekiranya cikgu nak gantikan x ke dalam persamaan 2, maka kita perlu hasilkan x dalam sebutan
Y. So perhatikan negatif 5 pindah jadi tolak Y. Kemudian X yang kita nak ganti bukan 2X, kita nak ganti X. Maka bentuknya, sebutannya adalah tolak Y darab 2 menjadi bahagi 2. Okey, perhatikan sebutan yang kita akan ganti dalam persamaan di tempat X. Okey, 1. Okey, cuba kita tengok sekiranya kita pilih Y untuk diganti. Okey, perhatikan sekarang ya. Kalau kita pilih Y, kita pilih Y sekarang. Okey, perhatikan di sini 2X tambah Y sama dengan negatif 5. Sekiranya cikgu pilih Y nak digantikan dalam persamaan 2, maka Y adalah negatif 5 tambah 2 menjadi tolak 2X. Perhatikan sebutan. Ini yang cikgu maksudkan, kita ada dua pilihan untuk digantikan. Perhatikan di sini. So apabila cikgu nak gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2, murid-murid mempunyai dua pilihan. Pilihan pertama ialah cikgu boleh gantikan Y. Sebutan kita nak ganti ialah negatif 5 tolak 2X. Satu lagi pilihan ialah sekiranya cikgu nak ganti X dalam persamaan 2. Perhatikan bentuknya, iaitu negatif 5 tolak Y bahagi dengan 2. So, cikgu dah nasihatkan di antara dua bentuk ini, bentuk mana yang paling sesuai? Ini cikgu dah terangkan pada peringkat awal sebelum tajuk ini dibincangkan dengan murid-murid. Iaitu cikgu ada bincangkan dalam satu video, di antara dua pilihan mana satu yang sesuai untuk diganti. Sekiranya cikgu gunakan X, yang sebutan yang cikgu nak ganti adalah pecahan. Perhatikan persamaan baru yang akan dihasilkan. So persamaan baru yang dihasilkan adalah dalam bentuk pecahan. Ini cikgu kata cuba elakkan. Kalau terpaksa, itu lain keadaan. Bagaimana nak mengatasi? Itu pun cikgu beritahu. Tapi yang penting itu biarlah dalam peringkat awal lagi kita elakkan daripada mewujudkan sebutan-sebutan yang asalnya tidak pecahan, tapi selepas ganti kita menghasilkan satu persamaan yang kita panggil rumit. Maksudnya satu persamaan yang melibatkan pecahan. Ini biasanya adalah daripada pengalaman cikgu. Masalah murid yang baru belajar menyelesaikan persamaan yang melibatkan lebih daripada satu persamaan. Inilah langkah-langkah jaga yang perlu diambil oleh pelajar. Sekiranya pelajar memilih Y untuk diganti, perhatikan. Apabila kita gantikan Y di sini, persamaan baru yang akan dihasilkan oleh kita adalah satu persamaan yang mudah. Mudah maksudnya selepas ganti masih kekal nombor-nombornya adalah nombor-nombor bulat. Ini yang nasihat cikgu. So jangan terus mencuba jawab soalan. Pada peringkat awal mempelajari penyelesaian daripada tajuk ini, yang penting ialah bukan kejar menjawab soalan, tidak. Belajarlah langkah-langkah ataupun teknik-teknik yang boleh mengurangkan kesilapan ataupun boleh menyebabkan masalah. Bukan terus pilih satu kemudian ganti dan kemudian menghadapi masalah. Itu bukan. So sekiranya anda adalah seorang pelajar yang cerdik, bukan pandai, cerdik. Pandai lain cerdik. Cerdik maksudnya mereka tahu bagaimana mengatasi satu-satu situasi. So cikgu nak you cerdik. Cerdik di sini maksudnya setiap langkah yang diambil oleh pelajar untuk menyelesaikan soalan ini sentiasa berjaga-jaga. Maksudnya pastikan setiap langkah kerjanya adalah mudah, tidak menyebabkan kerumitan.
Itu kita panggil murid-murid yang cerdik. So sekarang perhatikan. Sekiranya anda adalah seorang pelajar yang cerdik, di antara dua, mana satu anda akan pilih untuk digantikan? Ya, semestinya kita akan pilih Y, kemudian gantikan tempat Y dengan negatif 5 tolak 2X. Itu satu tip. Satu lagi tip adalah, cikgu kata sebelum memulakan penyelesaian, pelajar perlu cerdik. Memilih sebutan mana kita nak ganti. Lepas itu bentuk sebutan mana kita nak ganti. Sebutan yes. Sekarang di antara kita pilih Y untuk diganti sebab perhatikan di sini satu tidak melibatkan pecahan. Satu lagi yang perlu diberikan oleh perhatian ialah jangan merumitkan kerja anda, kerja penyelesaian semasa penggantian. Perhatikan sekarang, kalau katakanlah persamaan ini mudah, katakan sekiranya persamaan yang cikgu hasilkan ataupun sebutan yang cikgu hasilkan ialah mudah dan cikgu pilih nak ganti X dalam persamaan 2. Perhatikan, cikgu perlu ganti di dua tempat. Satu X kuasa 2, satu lagi adalah X. Yang lebih merumitkan ialah X yang kita ganti tadi di satu tempat perlu lakukan pengembangan. Ini yang cikgu nasihatkan. So, jangan bila tengok saja soalan terus menjawab, pilih mana-mana sebutan, ganti dan selesaikan. Ada kala itu you akan menghadapi masalah dan langkah kerjanya adalah terlalu panjang. Kenapa nak menyusahkan diri? So, ambillah masa sebagai seorang pelajar yang cerdik. Tengok semua kemungkinan yang perlu diambil kira supaya setiap langkah yang berikutnya tidak merumitkan. Sekarang perhatikan kalau cikgu pilih Y untuk digantikan. Tadi cikgu kata jika cikgu pilih X. Yang di sini untuk soalan ini memang pecahan, itu satu masalah. Katakanlah walaupun ini tidak bentuk pecahan tapi jenis mudah seperti ini, katakan seperti ini. Tapi X cikgu nak gantikan. Bila cikgu ganti, cikgu mempunyai satu lagi masalah. Masalahnya ialah apabila cikgu ganti X di sini, X-nya berkuasa 2. So, cikgu kena lakukan pengembangan. Satu masalah. So, memanjangkan cara langkah kerja. Masa penyelesaian akan bertambah. Satu, pengembangan. Masalah. Banyak masalah anda wujudkan. Satu, masalah masa. Menjadi panjang penyelesaian. Kedua, pengembangan. Satu yang tidak diperlukan, yang boleh dielakkan. Kemudian cikgu ataupun X ini perlu digantikan di dua tempat. Satu kuasa 2, satu lagi kuasa 1. Tapi pengembangan juga. So, perhatikan di sini kalau kita pilih X untuk digantikan dalam persamaan 2 ini, X itu perlu digantikan di dua tempat yang merugikan murid-murid. Yang penting sekali, murid sendiri mencari masalah. So ini yang cikgu nasihatkan, bukan belajar itu tengok soalan terus menjawab. Sekiranya anda adalah seorang pelajar yang cerdik, anda akan berikan masa yang singkat untuk menentukan apakah pemboleh ubah yang sesuai daripada persamaan 1 digantikan dalam persamaan kedua supaya masalah-masalah yang cikgu maksudkan tadi boleh dielakkan. Ada kala tidak boleh dielakkan terpaksa.
terpaksalah kita buat. Kalau boleh dielakkan, kenapa tak nak elakkan? Ada tak you suka buat soalan yang keadaannya rumit ataupun bentuk yang mudah? Ya, murid tentukan. So ini adalah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh murid-murid dalam menyelesaikan satu-satu persamaan serentak. Tak kira kedua-duanya linear ataupun satu linear, satu bukan linear. Tapi dalam keadaan satu linear bukan linear lagi rumit keadaannya, perhatikan. So inilah tip yang cikgu ulang balik kata, mesti diamalkan oleh murid-murid supaya tidak menghadapi masalah dalam menyelesaikan soalan serentak satu persamaan linear dan satu lagi bukan persamaan linear. So di sini ya, perhatikan kalau kita gantikan y, tengok kelebihan berbanding dengan x. Kita ambil x dalam bentuk ini, kita gantikan. Perhatikan ada kuasa 2. Di sini pun perlu diganti dalam bentuk pecahan, kemudian dikembangkan. Tengok masa dan masalah mungkin hadapi oleh murid. Kemudian x ini perlu diganti di satu lagi tempat, satu lagi pecahan. Lagi rumit. Perhatikan sekiranya murid memberi tumpuan dalam tip-tip yang cikgu berikan tadi. Sekarang perhatikan. Kalaulah murid-murid pilih y untuk digantikan, pertama, ya, bentuk yang kita nak ganti itu adalah bentuk mudah, tidak ada pecahan. Kedua, perhatikan, ada satu saja, di satu tempat saja ada y, dan ia bukan lagi kuasa 2, kuasa 1 saja. So di sinilah ya apa yang cikgu maksudkan, mudahkan langkah penyelesaian, bukan tengok soalan terus menjawab, tidak. So masa mula-mula belajar sebagai seorang pelajar baru dalam matematik tambahan, we call beginners, yang pertama kali. So belajarlah dalam cara yang betul. Seorang pelajar akan cemerlang ataupun akan mendapat markah-markah yang bagus ataupun dapat mempelajari satu-satu topik matematik tambahan itu dengan lebih efektif sekiranya apa yang cikgu maksud itu dipatuhi. Faham tak? Sekarang cikgu belum jawab soalan. Ini adalah tip-tip yang perlu dipertimbangkan oleh murid-murid sebelum mulakan penyelesaian. Maksudnya penyelesaiannya lepas ganti dan dapatkan nilai XY itu. Taklah you akan laungkan masa macam ini nak tentukan mana satu pun boleh ubah nak ganti. Tapi sebab penerangan cikgu gunakan masa yang panjang untuk terangkan. Mana satu sebutan yang sesuai digunakan. So maksud sekarang, ya kita dah pilih, ya kita akan gunakan yang ini iaitu y sama dengan negatif 5 tolak 2x ke dalam persamaan kedua. Kita teruskan ya. Cikgu salin balik di sini. Perhatikan, so y adalah negatif 5 tolak 2x. Cikgu namakan ini sebagai persamaan ketiga. Cikgu padamkan sekarang. Langkah seterusnya ialah selepas kita nak tentukan mana satu persamaan kita nak ganti, ya kita akan gantikan dalam persamaan 2. Turunkan persamaan yang kita nak ganti. Boleh? Ya, iaitu x kuasa 2 tambah 4x tambah y sama dengan negatif 2. Ya, x kuasa 2 tambah x tambah y sama dengan negatif 2. Apa kita nak lakukan? Ya, kita akan gantikan ya di tempat y. So tadi kan saya kata sekiranya kita tersilap pilih pemboleh ubah, katakan kita pilih saja x, tengok x perlu digantikan di dua tempat. Kalau kita rajin, cerdik, beri tumpuan,
Okey, ya, tengok bagaimana bentuk sebutan yang kita nak ganti, kemudian berapa tempat kita nak ganti. So sekarang ya y, so sekarang ini akan jadi x kuasa 2 tambah 4x tambah, setiap kali cikgu sebut, apabila sebutan itu diganti ke dalam persamaan, pastikan yang itu diletakkan dalam kurungan. Ya, sentiasa ingat ianya diletakkan dalam kurungan. So maksudnya cikgu akan letakkan y iaitu negatif 5 tolak 2x ya. So negatif 5 tolak 2x. Okey, y kita gantikan sama dengan negatif 2. Boleh? Okey, sekarang kita teruskan. Okey, apa langkah seterusnya? Ya, kembangkan. Tengok berapa mudah. Okey, so yang ini jadi x kuasa 2 tambah 4x. Semasa pengembangan, kerap kali juga cikgu nasihatkan, di sini ramai murid akan melakukan tanda positif negatif dalam proses pengembangan. So untuk itu jaga dalam tanda juga. So positif negatif 5 ya, yang ini. Kemudian yang ini positif negatif 2x. Perhatikan sekarang langkah kerja itu, tengok berapa mudah. Sekiranya anda berikan tumpuan kepada tip-tip yang cikgu maksud. Bukan semua soalan itu akan mempunyai peluang-peluang macam ini. Tapi sekiranya ada, kenapa sia-siakan peluang itu saja. Okey, sama dengan negatif 2. Sekarang perhatikan, kita dah tukarkan daripada 2 pun boleh ubah menjadi 1 pun boleh ubah. Kita teruskan. So sekarang perhatikan, so x kuasa 2. Perhatikan di sini 4x tolak 2x. Ya, kita ada tambah 2x. Kemudian negatif 5. Tambah 2 sama dengan kosong. Boleh? Ya, cikgu pindahkan ya. So yang ini x kuasa 2, 4x tolak 2x, ya 2x, negatif 5, pindah tolak 2 jadi tambah 2. So yang ini adalah x kuasa 2 tambah 2x, ya tolak 3 sama dengan, perhatikan sekarang persamaan yang kita dapat ini. Masih ingat tak persamaan ini? Ya, apa persamaannya? Ya, persamaannya ialah persamaan kuadratik. So sekarang kita dah hasilkan satu persamaan kuadratik. Apakah langkah seterusnya? Semestinya kita akan gunakan, ya, semasa tajuk quadratic function itu, murid-murid diajar cara-cara penyelesaian persamaan kuadratik yang berlainan. Satunya ialah cara pemfaktoran. Satu lagi ialah completing square method ataupun penyempurnaan kuasa 2 ya. So masih ingat tak? Ya, satu lagi ialah formula. So anda mempunyai 3 pilihan untuk menentukan cara penyelesaian. Penyelesaian ataupun cara mana anda akan pilih untuk selesai, itu bergantung kepada murid. Murid perlu tentukan. Boleh tak? Sekarang kita dah tentukan persamaannya. Sekarang kita dah lepas ganti, inilah persamaan yang kita dapat. Sekarang cikgu salin persamaan yang kita hasilkan itu, iaitu x kuasa 2 tambah 2x tolak 3 sama dengan kosong. Sekarang perhatikan persamaan kuadratik yang dihasilkan. Boleh? Sekarang cikgu padamkan yang ini. Seterusnya. Seterusnya ialah kita akan menyelesaikan. Kita akan selesaikan soalan ini, iaitu x kuasa 2 tambah 2x tolak 3 sama dengan kosong. So di sini cikgu dah kata kita ada 3 pilihan. Sama ada murid-murid menggunakan factorization, pemfaktoran untuk menentukan nilai x dalam persamaan ini, ataupun completing square method, pelengkap kuasa 2 sempurna,
ataupun anda boleh menggunakan decimals atau formulas. Biasanya bila mana kita akan gunakan formulas ialah seperti mana yang tersilap cikgu kata tadi, iaitu sekiranya X itu adalah dalam bentuk perpuluhan. Bagaimana murid akan tahu dalam bentuk perpuluhan? Ya, biasanya kita akan gunakan kalkulator untuk menentukan apakah nilai-nilai X. Biasanya murid-murid dibenarkan guna kalkulator untuk menentukan nilai-nilai X. Sekiranya dalam kalkulator itu X menunjukkan nombor bulat baik positif ataupun negatif, ataupun nombor pecahan positif ataupun negatif, itu adalah kita akan gunakan cara pemfaktoran. Sekiranya murid-murid dapat nilai-nilai X adalah dalam perpuluhan dan perpuluhan itu tidak boleh ditukarkan kepada pecahan. Maksudnya ia kekal dalam perpuluhan. Apabila murid-murid cuba tukarkan kepada pecahan, dia tidak berubah. Dalam keadaan itu, murid-murid perlu menggunakan formula, iaitu X sama dengan negatif B, tambah tolak kuasa 2, punca kuasa 2, B square minus 4AC keseluruhan itu dibagikan dengan 2A. Ini bila kita gunakan, apabila selepas menghasilkan persamaan kuadratik bentuk am, persamaan kuadratik bentuk am, keluarkan A, keluarkan B, keluarkan C, masukkan dalam kalkulator. Kalkulator akan memberikan jawapan 1X dan X kedua. Sekiranya X1 adalah perpuluhan dan anda cuba tukarkan kepada pecahan, tak berubah, masih kekal dalam perpuluhan. X2 pun sama juga. Perpuluhan cuba anda tukarkan kepada pecahan, tidak berubah. Dalam keadaan ini, murid-murid mesti menggunakan formula untuk menentukan X. Mesti menggunakan formula untuk mendapatkan nilai X. Sekiranya katakan daripada bentuk am persamaan kuadratik ini, A dimasukkan dalam kalkulator, B dimasukkan dalam kalkulator, C dimasukkan dalam kalkulator, didapati X1 adalah nombor bulat positif ataupun negatif, ataupun nombor pecahan positif ataupun negatif. Ini sudah memberikan indikasi bahawa murid-murid akan boleh gunakan cara iaitu pemfaktoran. Itu adalah nasihat sekarang boleh gunakan kalkulator, murid-murid boleh gunakan kalkulator, tentukan nilai X dahulu. Di sini cikgu teruskan penyelesaian. Yang ini adalah X sama dengan 0. Di sini adalah 3, 1 dan 3. Tak perlulah buat begini murid-murid gunakan kalkulator Dapatkan nilai X daripada kalkulator, lepas itu lengkapkan kurungan 1 dan 2. Jadi dapatkan X dulu, kemudian lengkapkan kurungan. Tak perlulah buat cara macam mana cikgu buat begini sekarang perhatikan di sini, cikgu letakkan. Ini adalah 2 faktor untuk persamaan kuadratik yang didapati. Sekarang kuasa X kuasa 2, 3X tolak X, perhatikan 2X positif positif negatif, negatif 1 kali 3, 3A. Tak perlulah murid-murid begini cikgu tak guna kalkulator, terpaksalah buat begini. Tapi cuba murid-murid gunakan kalkulator jangan buang masa macam cikgu buat ini kita teruskan. Dari sini kita akan dapati X tolak 1 sama dengan 0. X adalah 1. Satu lagi adalah X tambah 3 sama dengan 0. X adalah negatif 3. Sekarang perhatikan. Kita memperolehi dua nilai X. Satunya ialah X1 dan satu lagi ialah X negatif 3. Sekarang kita salin. X adalah 1 dan satu lagi X adalah negatif 3. Apakah langkah seterusnya? Langkah seterusnya adalah kita akan pilih salah satu X, kemudian kita gantikan dalam Y. Perhatikan kita dah ada Y kita akan terus gantikan dalam Y untuk menentukan nilai Y. Itu adalah langkah kerja seterusnya.
So cikgu padamkan bahagian ini. Okey, sekarang kita akan lakukan penyelesaian untuk menentukan nilai Y. Okey, perhatikan di sini. Y sama dengan negatif 5 tolak 2X. Boleh? Okey, sekarang X berapa? Okey, cikgu ambil bila X sama dengan 1. Bila X sama dengan 1, ya, so Y sama dengan negatif 5 tolak 2. Okey, ya, tempat X kita gantikan dengan 1. So ini adalah negatif 5 tolak 2 jadi negatif 7. So apabila X 1, Y adalah negatif 7. So apabila X 1, Y adalah negatif 7. Okey? Okey, satu hubungan. Okey, sekarang bagaimana X negatif 3 pula? Okey? Okey, kita teruskan. So apabila X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3. Okey, perhatikan di sini. Y sama dengan negatif 5 tolak 2X. So Y adalah negatif 5 tolak 2. X berapa? Negatif 3. Okey, so bersamaan dengan negatif 5, negatif positif. Okey, darab dapat 6. So di mana jawapan adalah 1. Okey, sekarang Y berapa? Ya, apabila X negatif 3, Y adalah 1. So Y adalah 1. Okey, perhatikan. So jawapan terakhir penyelesaian adalah, ya, didapati apabila apabila X adalah 1, Y adalah negatif 7. Okey, lagi satu, apabila X sama dengan negatif 3, Y adalah 1. Okey, so ini adalah penyelesaian melibatkan soalan persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu lagi adalah persamaan bukan linear. So cikgu harap murid-murid dapat mempelajari langkah kerja yang betul dan efektif. Cikgu maksud efektif, untuk menyelesaikan satu soalan, iaitu melibatkan dua pemboleh ubah, satu persamaan linear dan satu lagi ialah persamaan bukan linear. So untuk memantapkan penyelesaian soalan jenis ini, murid-murid perlu membuat banyak latihan. Tetapi nasihat dulu, cuba gunakan penjelasan yang cikgu berikan dalam video ini sebaik mungkin. Jangan cuba tengok video ini macam tengok video serial dekat TV. Tak. So di mana anda perlu beri tumpuan ataupun bila mana murid-murid menghadapi masalah nak faham penjelasan cikgu, murid-murid boleh ulang bahagian itu supaya dapat penjelasan yang lebih dan faham apa yang cuba cikgu terangkan pada murid. Jangan dalam sekaligus tengok video ini. Di mana tempat penjelasan yang cikgu berikan itu masih tak jelas, tak dapat difahami oleh murid, cuba murid berhenti dan ulang balik bahagian itu. So cuba buat penelitian yang baik. Jangan tengok macam main, sampai akhir stop. Bukan ini tengok serial lain. Kalau serial stop start, tak syok. Itu mesti satu kali habis di hujung. Baru satu cerita itu kita dapat dengan penuh, kita pun seronok tengok serial itu. Tapi ini bukan serial, ini pembelajaran. So di mana tempat yang kurang you dapat memahami ataupun tak faham bahagian itu, cepat-cepat ulang balik bahagian itu. Berapa kali you ulang, kemudian cuba buat. Dapat tak you buat sendiri? Sebab ini video you boleh kerap ulang, tak ada masalah. Anda boleh ulang beberapa kali pun tak ada masalah. So you boleh kerap ulang sehingga anda betul-betul faham cara penyelesaian. So di mana anda mempunyai masalah, stop, ulang berapa kali yang anda perlu, kemudian buat sendiri balik. Faham tak buat cara penyelesaian? So itu
itulah cara bagaimana anda perlu guna pakai ataupun gunakan video penerangan cikgu ini sebaik mungkin. So di akhir penghujung video ini baru murid-murid betul-betul dapat memahami satu proses penyelesaian dengan cara penggantian, bagaimana murid-murid akan menyelesaikan persamaan serentak melibatkan dua pemboleh ubah, iaitu satu persamaan linear dan satu lagi ialah bukan linear. So apa yang cikgu berikan, banyak tip cikgu berikan. Adalah masa itu cikgu juga berikan beberapa nasihat bagaimana menggunakan sebaik mungkin video ini untuk anda pelajari. Sekiranya murid-murid berpuas hati dengan penjelasan yang cikgu berikan dalam video ini. Seperti biasa, sekiranya murid-murid betul-betul benar-benar puas hati, letakkan tanda like untuk cikgu, berikan like untuk cikgu. Dan seterusnya, sekiranya anda ataupun pertama kali anda melihat video cikgu dalam YouTube, so cikgu harap daripada penjelasan yang cikgu berikan ini anda berpuas hati. Anda boleh subscribe channel cikgu dekat YouTube. Seterusnya tekan button loceng itu ataupun bell button itu supaya murid-murid akan dapat notifikasi untuk video-video cikgu yang lain melibatkan sistem persamaan. Dan satu lagi permintaan daripada cikgu pada murid adalah sekiranya murid dapati penjelasan penerangan yang cikgu berikan berkenaan penyelesaian persamaan serentak dengan cara penggantian ini memberi cara pengajaran yang bermakna, memang efektif. Pembelajaran tadi boleh recommend video cikgu yang yang terdapat dalam YouTube kepada kawan-kawan sekelas ataupun rakan-rakan dalam satu sekolah yang baru belajar matematik tambahan, ataupun rakan-rakan di luar sana yang baru mula belajar matematik tambahan. So murid-murid boleh recommend channel cikgu di YouTube kepada rakan-rakan. So akhir sekali jika lupa tolong subscribe dan tekan bell button untuk mendapatkan notifikasi video-video cikgu yang lain dalam YouTube. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi dalam satu lagi contoh penyelesaian melibatkan persamaan serentak dua pemboleh ubah. Terima kasih.